kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita kumpul pada petang ini. Minta maaf lewat ini syarat sekolah tadi. Lepas tu minggu lepas kereta rosak. Okeylah, jadi pada hari ini saya nak bagi pilihan dekat tuan-tuan semualah. Nak tafsir ke nak cerita pasal Syiah? Syiah Okey, Syiah. Okey. Jadi kita akan ceritalah dalam tempoh waktu yang singkat ini fahaman Syiah yang agak menular di Malaysia. Sebenarnya dia tak ramai sangat. Tapi bila dah kecoh benda ni, diorang pun declare konon-konon pengikut diorang ramai sampai mencecah 300,000. Padahal dia punya pengikut tu kurang daripada 10,000. Kurang lah. Okeylah. Syiah ni kalau kita ikut sejarah dia, dia tak muncul, mana dia tak ada zaman, dia tidak ada pada zaman Nabi SAW, dan dia tidak ada pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak ada di zaman Umar Al-Khattab. Syiah ni mula muncul di hujung pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, khalifah yang ketiga. Syiah ni diasaskan oleh seorang lelaki bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ni asalnya beragama Yahudi. Bukan bangsa Yahudi, agama Yahudi yang berasal daripada San'a, Yaman. Dia bukan orang Sabah Bernam. Bunyi Abdullah bin Saba tu Sabah Bernam apa Ustaz? Jadi dia ni Yahudi daripada San'a, Yaman, berlatar belakangkan sebagai ahli kitab, mana ulama Yahudi lah, pendeta Yahudi. Dan dia ni pindah ke Madinah dengan harapan supaya mendapat tempat di dalam pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi Sayyidina Uthman tak layan permintaan dia ni. Jadi bila dia ni tidak dilayan permintaan dia, dia pun mula cari pengaruh sendiri. Dia kumpulkan orang-orang yang boleh dipengaruhi sikit demi sedikit sehingga dia mengajarkan kepada pengikut dia satu ajaran. Ajaran itu berbunyi, Ajibtu liman ayqana anna Isa sayanzil walam yuqin bi anna Muhammad sayub'ath. Dia kata, aku pelik kenapa orang Islam ni percaya satu hari nanti Isa akan diturunkan oleh Allah, tetapi mereka tidak percaya bahawasanya satu hari nanti Muhammad akan dihidupkan semula. Jadi yang pertama tu kita tahulah Nabi Isa akan turun. Nabi sebut dalam hadis, Quran sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib, bahkan yang kena salib tu orang lain, anak murid Nabi Isa. Dan Nabi pun sebut sayanzilu Isa bin Maryam inda manaratil bayda fi syarqi Dimashq. Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damsyik. Itu memang ada hadis. Tapi yang Nabi Muhammad hidup balik ni apa cerita? Jadi dia ni kata ada. Dia kata Nabi Muhammad hidup untuk menyerahkan wasiat kepada pemegang wasiat yang sebenar. Wasiat tu apa benda? Wasiat itu ialah jawatan khilafah yang sepatutnya diserah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Dia orang kata Sayyidina Ali lah orang yang paling layak pegang jawatan khalifah dengan sebab dia ni merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditimbulkan isu ni, orang persoalkan, habis tu Abu Bakar, Omar, Osman ni apa cerita? Dia pun kata Abu Bakar, Omar, Osman ni merupakan perampas jawatan khalifah. Di situlah bermulanya fahaman Syiah yang memberi maksud penyokong Ali. Syiah ni penyokong, pendukung, supporter bagi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Sayyidina Ali pun tak ada apa kata? Bukan tak ada niat, tak kenal langsung mangkuk ayun seekor ni. Memang tak ada kena-mengena sama ada hidup atau mati. Tapi dia ni tujuannya untuk memecah belahkan umat Islam yang agak bermasalah di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dia pun tumpang semangkuk buat benda ni. Lalu tadi Allah Subhanahu wa taala berlakulah apa yang berlaku. Sayyidina Uthman dibunuh dan Sayyidina Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah. Ketika Ali menjadi khalifah,
Abdullah bin Sabah ni pernah bercakap ketika Ali sedang berkhutbah. Tengah-tengah Sayyidina Ali berkhutbah, dia kata apa tahu? Ya Ali, anta. Dia kata, wahai Ali, engkaulah. Ali kata, apa engkau? Aku tengah khutbah ni, kau tiba-tiba Mamat dia bangkit kata macam tu. Engkaulah. Apa dia kau? Dia kata apa? Anta ilahuna, engkaulah Tuhan kami. Ya. Ini Syiah yang paling brutal dalam dunia Syiah. Dia panggil Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah ni menisbahkan Syiah ni kepada Abdullah bin Sabah yang menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Okeylah. Jadi kalau kita dah tahu dia punya latar belakang pengasas pun, kau dah tahulah benda ni confirm sesat. Cakap banyak tak ada. Lepas tu bila dia dah berakar umbi, dah berumur, dia pun aku. Jadi bila Syiah ni diasaskan oleh puak-puak Syiah, jadi benda dia lagi panjang ceritalah. Okey Secara ringkasnya, Syiah ni banyak pecahan. Kita hanya ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada 4 mazhab. Yang mazhab paling tertua mazhab Hanafi yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Maliki yang diasaskan oleh Imam Malik bin Anas. Yang ketiga mazhab Syafi'i diasaskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kita orang Malaysia semua mazhab Syafi'i. Dan yang keempat mazhab Hambali yang diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhum ajma'in. 4 mazhab je kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Syiah ni dia ada 20 mazhab yang besar-besar dan ada lebih 200 mazhab yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil lagi pening kepala lah. Yang besar pun dah pening dah. Antara mazhab yang paling terkenal lah antaranya yang pertama Imamiyah. Imamiyah dia dekat Iran. Jumhuriyah Islam Iran tu mazhab Syiahnya Imamiyah. Lepas tu Ja'fariyah, Ithna Ashar, Syiah Sabaiyah, Alawiyah, Nusairiyah, Zaidiyah, Druz, Ismailiyah. Antara lagi ada Syiah Syaitaniyah pun ada. Syiah setan pun ada. Setan pun pening kepala. Setiap bila pula aku jadi Syiah ni. Jadi memang teruklah Syiah ni, dia punya mazhab. Okey. Dalam banyak-banyak Syiah ni, yang paling berpengaruh dalam dunia pada hari ni ialah Imamiyah di Iran. Iran tu semua Imamiyah. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, Iran ni dahulu negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab Iran ni dulu kan negara Parsi, menyembah api, Majusi. Para sahabat Nabi memerdekakan ataupun orang kata mengislamkan negara Iran ini ataupun Parsi ni dahulu. Dulu dia panggil Parsi lah, sekarang dia panggil Iran. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi tamadun diorang tu hebatlah zaman-zaman Parsi tu. Bila masuknya Islam, tamadun Islam ataupun tamadun Arab tu mengatasi tamadun puak-puak Parsi ni. Sebab tu orang Iran, antara sahabat paling diorang benci ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Boleh saya katakan hampir mustahil ada orang Syiah ataupun ada orang Iran yang anak-anak mereka bernama Omar. Hampir-hampir mustahil. Memang tak ada. Sebab diorang kata Omar lah penyebab jatuhnya kerajaan Parsi di Iran. Okey. Jadi yang pertama Imamiyah. Dan juga Syiah di Iraq pun Imamiyah juga. Hizbullah di Lubnan pun Imamiyah juga. Syiah dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat Pakistan Ismailiyah, dekat Oman Ibadiyah, dekat Yaman Zaidiyah. Dekat Malaysia Syiah apa? Dekat Malaysia yang jadi Syiah jadi-jadiannya. Syiah jadi-jadian. Kan pasal kau asalnya Sunni, tapi dengan sebab berkawan, dengan sebab basic agama tak kuat, lepas tu dengar-dengar orang ikut-ikut kawan, terpengaruh dengan revolusi Iran, terpengaruh dengan apa kata media masa, konon-konon Iran lah paling bagus sekali, kita lalas jadi Syiah. Atau aku panggil Syiah Malaysia Syiah jadi-jadian. Tapi sebenarnya diorang ialah Imamiyah.
Sebab diorang apa-apa masalah, dia akan rujuk kepada Syiah Imamiyah di Iran yang pusat pengajarnya di Bandar Qom. Bandar Qom Iran ni macam kita dekat Mesir, Al-Azhar level dia. Okey, kenapa Syiah ni sesat? Yang pertama, Syiah ni dia mengatakan Allah bersifat dengan Al-Bada'u. Al-Bada'. Al-Bada' ni mana? Bukan pada sumbu. Al-Bada' ni maknanya Allah cipta satu benda. Allah cipta satu benda baik. Lepas tu Allah cipta pula benda yang kedua lebih baik lagi. Lalu Allah kata, lah, yang ni lagi baik rupanya, yang baru ni tak elok. Dia macam tu. Itu mana badak. Badak ni baru tahu, oh, yang ni lagi bagus. Contohlah macam korang buat karipap kan. Kau buat karipap ke, kau makan, rasa karipap yang pertama okey dah. Sekali kau dapat menu terbaru, karipap inti Friskies contoh. Oi, lagi sedap ya, campur dengan Friskies. Contoh macam tu. Baru aku tahu. Jaga Syiah kata Allah macam tu lah. Allah buat benda baik, lepas tu Allah buat satu benda lagi baik. Baru aku tahu. Ni Syiah kurang hajar. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat Alim, Maha mengetahui, Hakim, Maha bijaksana, Aziz, Maha mulia. Ilmu Allah tidak mendahului sesuatu pun. Allah Maha mengetahui. Okeylah. Yang pertama. Yang kedua, Syiah berbeza dengan kita dalam rukun Islam. Kita punya rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kedua, sembahyang. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Okey, selesai 5, tak ada masalah. Syiah kata tak. Pertama, puasa, zakat, haji, sembahyang, puasa, zakat, haji, percaya kepada Imam 12. Dia menambah satu, menambah percaya kepada Imam 12, dan dia orang buang syahadah tu. Setengah-setengah Syiah dia buang rukun pertama tu, syahadah tu. Ya. Setengah-setengah dia tambah, lepas tu dia buang lah antara satu daripada 5 ni. Tapi percaya kepada Imam 12 mesti ada. Jadi bila gitu, kita Sunni ni, kita tak percaya tau. Percaya kepada Imam 12 ni. Mana boleh kau percaya, mengarut. Nabi pun tak pernah ajar. Dalam rukun Islam, percaya kepada Imam 12. Bila kita tak percaya, diorang anggap kita ni kafir tau. Bila kita tanya, kau kata kita orang kafir. Dia kata, orang Sunni ni kufrun juz'i, kafir separuh. Macam tu. Separuh lagi tak kafir. Ada pula macam tu. Ya, aku telur separuh masak je ada. Rupanya ada juga kafir diskaun 50%. Jadi Syiah anggap kita ni kafir separuh. Sebab tu bagi dia orang, bila kita dah kafir separuh, kita ni darah pun halal, kita je harta benda pun halal bagi mereka, tak ada masalah apa. Itu yang berlaku dekat Syria pada hari ni. Itu yang pertama. Yang kedua, rukun Islam berbeza. Yang ketiganya, mereka menganggap mempercayai imam itu syarat sah kepada keimanan. Dalam kitab Syiah sebut, inna ma'rifatal a'immati syartun li sihhatil iman. Sesungguhnya mengetahui imam-imam 12 itu syarat sah kepada keimanan. Maksudnya kalau kau tak percaya, iman kau tak betul. Wa innahum ma'sumuna mithlul anbiya. Dan imam-imam 12 ini maksum, sama level dengan Nabi dan Rasul. Kita belajar daripada kecil sampai sekarang, yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul. Hatta para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tak ada seorang pun maksum. Semulia-mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak maksum. Semulia-mulia Umar bin Al-Khattab, yang Nabi kata, "Lau kana nabiyyu ba'di lakana Umaru." Kalau adalah Nabi lepas pada aku, Umar lah orangnya. Tak maksum. Allah turunkan ayat Quran hampir 23 ayat dengan sebab permohonan Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, turunkanlah ayat Quran, ya Allah. Allah turunkan. Tak maksum dia. Sayyidina Uthman bin Affan tak maksum, Sayyidina Ali tak maksum. Yang maksum hanya Nabi dan Rasul. Cuma di antara para sahabat ini, mereka-mereka yang memang Nabi janjikan masuk syurga. Dia panggil Al-Asharah Al-Mubashiruna bil Jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Yang ni
nak kata macam mana, besok di hari akhirat besok Allah ampunkan diorang. Tapi dalam dunia mereka tidak maksum. Maka Syiah kata Imam 12 mereka maksum. Imam 12 ni bermula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, turun kepada anaknya Hasan, turun kepada adik dia Husain, turun kepada anak kepada Husain, Ali Zainal Abidin bin Husain, turun kepada anak kepada Zainal Abidin bernama Muhammad Al-Baqir, maknanya cucu kepada Husain, turun kepada cicit Husain, sampai yang ke nombor 12 bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi Syiah ni dia ambil keturunan bermula daripada imam yang keempat. Daripada imam yang keempat tu dia ambil keturunan semua daripada keturunan Husain belaka. Dia orang tak ambil daripada Hasan. Syiah ni yang peliknya, diorang mendakwa diorang ni pencinta Ahlul Bait, keluarga Nabi. Sebab tu kalau orang yang tak ada basic agama mudah kena kelentong dengan diorang tau. Diorang ajar daripada kecil keluarga Nabi ni 4 orang aja. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, tu je. Yang lain tak. Kan padahal Nabi ada anak kan. Berapa anak Nabi? 7 orang. Kan yang sulung perempuan Zainab, nombor 2 Ruqayyah, nombor 3 Ummu Kulsum, yang keempat Fatimah. Itu dia campur anak lelaki lagi, Abdullah, Ibrahim, Qasim, yang semua tu mati masa kecil. Isteri-isteri Nabi apa cerita? Tak, itu bukan keluarga Nabi, dia kan tentu isteri Nabi, Khadijah. Sebab tu Syiah ni dia memang langsung tak respect isteri-isteri Nabi. Khadijah, yang kedua Saudah bintu Zam'ah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Hafsah. Yang paling diorang menyampah antara semua isteri Nabi ni 2 orang, Aisyah dengan Hafsah. Memang diorang benci sungguh. Okeylah. Jadi Syiah menganggap imam-imam mereka ini ataupun pemimpin mereka ini sebanyak 12 orang maksum belaka. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib langsung tak ada kena-mengena dengan puak-puak Syiah ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Wa innahum yahilluna ma sya'u wa yuharrimuna ma sya'u. Imam 12 ini boleh menghalal dan mengharamkan apa-apa yang mereka kehendaki. Al-mautu yakunu fi sultatihim. Ajal kematian manusia di dalam kekuasaan mereka. Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikata ajal kematian manusia berada di dalam genggaman imam mereka, kenapa Sayyidina Ali bin Abi Talib mati kena bunuh? Kan kalau dia kata Ali tu ada kuasa kan tentang ajal, kenapa dia mati kena bunuh? Kenapa anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu mati kena racun? Kenapa anak Ali yang kedua Husain dibunuh di Karbala radhiyallahu taala anhum ajma'in? Tapi inilah bila dah melampau-lampau sangat, dah ta'assub melampau, dia jadi rosak macam tu. Sebab tu kita tengok, kita daripada kecil kita diajarkan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu. Kan kalau kau perasan di tarawih kan dia kata, nanti Bilal kata al-khalifatul awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq, kita kata radhiyallahu an. Lepas tu khalifah yang kedua pula Uthman bin Affan radhiyallahu an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang ketiga Uthman radhiyallahu, sampai dekat yang keempat Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Kenapa begitu? Syiah lah tu. Syiah buat macam tu nak membezakan Ali yang paling terbaik di antara 4 orang ni. Karramallahu wajhahu maknanya Allah memuliakan wajahnya. Habis tu wajah Abu Bakar tak mulia, wajah Umar tak mulia, wajah Uthman tak mulia. Ini benda Syiah, permainan Syiah yang kita daripada kecil buat benda ni kita tak tahu. Rupa-rupanya Syiah punya kerja. Lepas tu Syiah ni kalau kita dengar, kalau pernah dengar lah, kalau dia selawat dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa asbihi al-akhyar. Ya Allah, selawatlah kepada Muhammad dan ahli keluarga Muhammad dan kawan-kawannya yang terpilih. Yang terpilih itu Ali lah, dan 7 orang yang lain macam Abu Zar, Bilal bin Rabah, siapa nama, Suhaib Ar-Rumi. Ini geng-geng dia lah. Padahal sahabat Nabi ni tak pernah buat kerja macam ni. Dia orang yang mengapa kata,
melabel-label, meletakkan level-level antara para sahabat Nabi. Okey. Jadi dia kata Imam 12 ni ajal kematian berada di dalam kekuasaan mereka. Fa innahum yamlikuna dunya wal akhirah, dan mereka memiliki dunia dan hari akhirat. Fa yutuna man sya'u ma sya'u, dan mereka boleh memberikan apa-apa yang mereka kendaki kepada sesiapa yang mereka kendaki. Okey. Ini fahaman mereka tentang betapa mulia dan pentingnya Imam 12 ini. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat. Yang keempat berkenaan dengan Al-Quran. Syiah ni dia tak beriman dengan Quran yang ada pada hari ini. Yang ada dekat kita pada hari ini, dia tak beriman sepenuhnya. Dalam kitab Syiah sebut, pesanan daripada Imam Ali Al-Murtada. Dia kata Sayyidina Ali punya pesanan lah ni. Tapi Sayyidina Ali tak cakap pun. Dia orang kata macam tu. Jadi arahan Sayyidina Ali kata, sementara waktu berimanlah dengan Quran yang ada pada hari ini. Sementara waktu kau bacalah dalam sembahyang, kau beramallah dalam hukum hakam, buat sementara waktu, sementara menunggu keluarnya Quran yang sebenar-sebenarnya. Ada pula Quran sebenar ni. Quran sebenar ni apa cerita? Oh, kalau kita baca pening kepala Syiah ni, aku nak muntah-muntah baca pasal Syiah ni. Tapi tak nak kena baca jugalah. Ya, ceritanya gini. Syiah cakap, setelah kewafatan Nabi SAW lebih kurang 73 hari, Fatimah ni sedih. Lepas 73 hari itu, satu hari Ali nampak Fatimah ni bercakap seorang-seorang, macam ada bersembang dengan orang. Lalu Ali tanya, Fatimah, kau sembang dengan siapa? Fatimah kata, saya bersembang dengan malaikat Jibril, bang. Ali kata, lain kali kalau Jibril turun cakap, abang nak tulis apa yang Jibril pesan tu. Jadi besok, lusa, tungging, tulat dan seterusnya, bila Jibril turun, Ali pun standby dengan pen, dengan alat perakam dan sebagainya, yang mencatatkan apa yang Jibril cakap. Maka Syiah kata, itulah Quran yang sebenarnya. Tebal lagi. Kalau contohlah kalau Quran tu tebal gini yang kita punya ni kan, dia ada lagi tebal macam ni. Yang versi Sayyidina Ali ni, semua cerita pasal kemuliaan Nabi, kemuliaan keluarga Nabi, kelayakan Ali menjadi khalifah, macam-macam lagi lah yang tak ada pada Quran yang sebenar. Jadi Syiah tambah lagi cerita. Dia kata, bila Nabi SAW meninggal dunia, dan bila Sayyidina Abu Bakar nak mengumpulkan balik Al-Quran kan, nak bukukan Quran ni, mintalah sahabat-sahabat mana-mana yang ada salinan Quran yang pernah diorang salin zaman Nabi, bawa untuk dihimpunkan. Lalu Ali bawa dia punya versi. Abu Bakar pun cek. Abu Bakar kata, ni apa hal tebal semacam kau punya? Oh, Ali tebal ni aja. Tengok cerita pasal keluarga Nabi. Lepas tu di senarai, ada pula senarai nama Al-Muhajirin wal Ansar, senarai nama orang-orang munafik. Cek. Nama Abu Bakar pun ada. Abu Bakar ada, Umar ada. Lalu Syiah kata, bila Abu Bakar nampak benda tu ada, dia pun kata, ni tak boleh. Kalau kita letakkan dalam Quran, akan menjatuhkan reputasi kami, orang Muhajirin dan Al-Ansar, maka kita jangan terima Quran ni. Maka Syiah kata, itulah Quran yang sebenarnya. Korang janganlah percaya pula benda ni. Kau kata, macam tu cerita sebenarnya, Ustaz. Baru kita tahu rupanya ada Quran sebenar. Na'udzubillah min zalim. Kita ragu kepada Quran yang ada pada hari ni. Kau ragu satu huruf, hukumnya apa? Kaf, alif, para. Bukan kapar dekat Meru. Kape. 30 juzuk tu saya percaya, Ustaz. Saya percaya. Cuma saya tak percaya kul huwallah tu. Saya tak percaya yang kul tu. Lam tu saya ku. Tu saya tak percaya. Kape kau cakap banyak, tak ada lah. Bukan boleh main-main Quran ni kan. Jadi Syiah ni, dia kata Quran yang ada pada hari ni dah banyak tokok tambah yang dibuang oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Quran yang sebenar tu mana? Dia akan muncul bersama imam yang ke-12, Muhammad bin Hassan Al-Askari. Mana imam tu? Imam tu sedang menyorok dalam satu terowong di Iraq bernama Samurra. Surra man ra'a, bergembiralah sesiapa yang melihatnya.
Dikatakan imam ni gaib pada tahun 236 Hijri, masa umurnya 4 tahun. Dia nyorok, orang tanya kenapa nyorok, buat apa? Sebab zaman tu orang nak bunuh imam ni. Dia ni pewaris lah. Dia ni masa tu umur 4 tahun, dia ni pewaris kepada imam-imam yang ke-11. Dia ni pewaris satu-satunya. Jadi dia orang mencari dan nak bunuh. Lalu mak dia pun letak dalam satu lubang rahsia dalam rumah dia tu. Baby ni pun merangkak masuk, dia babai. Babai ibu. Ibu babai baby, jaga babai ya. Dia bawa Quran tu. Dah keluar ke belum? Aku pun tak tahu dah keluar ke belum kan. Tadi baru-baru ni dia keluar kat Facebook pun tu. Dah keluar dah. Oh, dah keluar dah. Imam dia besar. Orang lain semua tinggi bahu dia je. Bahu imam ni. Muka tak tunjuk, tutup dengan macam tudung itu. Sekali tengok macam Undertaker. Dua kali tengok macam Great Khali, Smackdown. Kalau kau tengok wrestling kan ada seorang tu, wrestler daripada Iran kan, yang dagu besar tu. Macam tu. Dan tak dia pun. Jadi kan, dia orang ni mengarut lah. Mana logik gaib 236 masih hidup lagi sampai sekarang. Jadi cerita-cerita merapu lah. Lepas tu kenapa nyorok? Dengan sebab untuk menjaga keselamatan dirinya, dia terpaksa menyorok. Sekarang dah okey apa? Korang dah ada negara Iraq, Syiah conquer. Kau dah ada Iran, Syiah conquer juga. Kau ada Hizbullah. Kenapa nyorok lagi bila nak keluar? Belum sampai masa lagi. Aku pun dah pening kan puak Syiah. Jadi dia orang ni banyak benda mitos, tahyul yang memang dia tahu benda tak betul. Tapi dia kena kau dah telajak kan. Kau dah telajak sokong. Kau nak sanggah benda tu macam tak boleh lah. Alang-alang dah lingkup terus lah. Tadi ada seorang budak, dia orang hantar WhatsApp kan. WhatsApp tu bahasa akulah. Budak ni memang hardcore Syiah lah. Nama dia Khalid Isman. Dia ni, tapi dia kata apa tahu? Dia kata aku benci, sebutlah. Dia benci dengan orang ni. Benci. Dia kata biarlah orang nak kata apa, hatta aku sanggup jadi kafir sekalipun. Jadi memang hardcore Syiah lah budak ni. Jadi diorang ni macam dah tak boleh nak berubah. Dia kata gitulah. Okey lah. Jadi itu masalah imam dia yang ke-12. Saya pun tak tahulah dah keluar ke tak keluar. Lantak engkau lah tak keluar lagi bagus. Masalah Al-Quran ni, Syiah kata di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah Wilayah. Tapi surah tu telah dibuang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh surah tu, saya bacakan sikit lah ya. Ya ayyuhallazina amanu. Mukadimah tu dah macam Quran dah kan. Aminu bin nabi wa bil wali allazaini ba'athnahuma ila siratim mustaqim. Nabiyyun wa waliyun ba'duhum li ba'din wa ana alimul khabir. Macam korang kalau baca, korang kata Quran ke tidak? Kan? Kalau Syiah selit dalam Quran hari ni, kau baca, kau boleh detect tak Quran ke tidak? Jawapannya confirm tak lepeh punya. Serius aku cakap. Kan? Sebab yang boleh detect ni orang yang faham bahasa Arab je. Kalau kau tak faham, memang kau kata ni Quran lah ni, siap hafal lagi. Kau jangan main-main. Tapi alhamdulillah, untungnya kita buat Nabi Muhammad SAW, walaupun kita buta bahasa Arab, Quran tu memang dijamin. Allah sendiri jamin. Allah kata apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Saya ingat kan, banyak dah usaha-usaha menokok nambah ayat Quran ini, gagal, tak pernah berjaya. Ya, memang Allah janji untuk memelihara Al-Quran. Jadi yang pertama ada surah Wilayah. Yang kedua, dia kata dalam Quran asalnya banyak ayat-ayat sebut nama Ali, nama Fatimah, nama Hasan, nama Husain, tapi telah dibuang. Saya ambil contoh beberapa ayat lah ya. Contoh firman Allah Ta'ala, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Okey, ayat ni kita biasa baca. Syiah cakap ayat sebenar begini, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi ali
fa'tu bisuratin min misli. Dia kata ada perkataan Ali, tapi perkataan Ali itu telah dibuang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Contoh surah pendek, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak, sampai akhir. Syiah kata ayat sebenar begini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak wa ja'alna 'aliyan sihrak. Macam ada perbezaan? Ada kan? Apa dia? Yang hujung tu kan, wa ja'alna 'aliyan sihraka. Makna apa? Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dada engkau wahai Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah memaafkan semua dosa-dosa engkau wahai Muhammad. Allazi anqadha zahrak, yang membebankan badan kau wahai Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami mengangkat sebutan nama kau wahai Muhammad. Syiah tambah, wa ja'alna 'aliyan sihrak, dan kami jadikan Ali menantu kau. Alamak, menantu pun ada sekali dalam Quran, aku tak faham. Dia kata Ali. Kenapa sebut Ali aja? Sedangkan menantu Nabi ni, antara menantu Nabi siapa dia? Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman kahwin dengan anak Nabi 2 kali tau. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummu Kulthum. Alang-alang nak bawa menantu, kenapa Allah tak bawa dua-dua sekali? Wa ja'alna Aliyan wa Uthman sihraika, dan kami jadikan Ali dan Uthman menantu kau, kan? Tambah alang-alang nak menambah, kan? Tapi tak. Inilah antara kerosakan akidah Syiah, menukuk tambah. Sebelum saya terlupa, kalau kita kata macam dekat Syiah kan, dia kata apa? Ini semua fitnah daripada Ahlus Sunnah. Cuba tengok Quran kami, sama dengan Quran kamu, sama-sama, tak ada beza. Pergi tengok Quran dekat Iran, dekat Qom, sama. Memang sama, Syekh, betul. Dekat rumah saya ada satu Quran cetakan Iran daripada Qom. Memang tak ada beza. Tapi dia cakap macam tu. Dalam kitab rujukan dia kata, macam saya katakan tadi, ini buat sementara waktu. Sebab kita akan tunggu Quran yang sebenar akan keluar bersama dengan imam yang ke-12 tu. Itu kalau bab menambah-nambah ayat. Kalau bab mentafsirkan Quran, contohnya Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, masuklah Islam dengan cara sempurna dan jangan ikut jejak langkah syaitan. Okey, settle. Kita tahu setan lah. Syiah tafsir jejak langkah syaitan ni dalam kurungan Abu Bakrin wa Umar. Setan ni Abu Bakar dan Umar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelum daripada Fir'aun dan golongan-golongan pembohong dengan pembohongan. Syiah tafsir apa? Wa ja'a fir'aun dalam kurungan Umar bin Al-Khattab. Wa man qablahu, dan sebelum daripada Fir'aun dalam kurungan sebelum pada Umar siapa dia? Abu Bakar. Wal mu'tafikatu, dan pembohong-pembohong. Siapa dia pembohong ni? Dalam kurungan Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi puak-puak Syiah ni kata Abu Bakar ni seorang ahli politik yang cukup licik, sebab dia awal-awal lagi dah kahwinkan anak dia Aisyah dengan Nabi supaya Nabi serahkan jawatan khalifah pada dia. Padahal mana ada Nabi suruh. Nabi kata Abu Bakar, kau sepatutnya jadi khalifah. Nabi tak kata. Cuma Nabi buat isyarat. Isyaratnya apa? Sepanjang-panjang Nabi sakit kan, lebih kurang 11 hari itu Nabi sakit, yang jadi imam sembahyang 5 waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini isyarat menunjukkan dialah yang layak menggantikan Nabi. Sahabat lain tak pernah jadi imam. Umar pun tak boleh, Ali pun tak boleh. Nabi pernah kata, sa'altullaha aliyan thalathan ayuqadimahu fa'aballahu illa Abu Bakrin. Nabi kata, aku minta pada Allah supaya Allah izinkan Ali jadi imam, tapi Allah tak izin Abu Bakar yang jadi imam. Umar pun pernah juga nak jadi imam, tak dibenarkan. Abu Bakar juga yang layak jadi imam. Okey, jadi itu berkaitan dengan penafsiran mereka. Antara lagi surah yang pendek, wattini wazzaitun wa turi sinin. Surah ni semua orang tahu belaka kan, makna dia kan. Wattin mana apa? Tapi buah tin. Susah apa? Tapi bukan buah dalam tin tau. Itu leci.
Ni watin, buah tin dekat negara Arab tu lah. Wazaitun, buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Tur yang diberkati dekat Mesir, bukit Tur Saina. Tapi Syiah kata tak. Watin demi Hasan. Wazaitun demi Husin. Wa turi sinin demi Ali bin Abi Talib. Mak kau jauh gila lari, kan? Tapi inilah Syiah punya kerja. Okey, antaranya lagi bab sembahyang. Syiah ni, antara orang kita seronok ikut Syiah ni pasal sembahyang dia banyak diskaun. Masyhur sangatlah. Siapa pernah pergi duduk Iran, kita sembang kawan yang pernah duduk Iran. Dekat Iran azan hanya 3 kali sahaja, subuh, zuhur dan maghrib. Sebab mereka akan jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jamak tanpa musafir. Bila kita kata kau ni jamak, mana boleh. Syarat jamak qasar kena musafir. Kan kena lebih 80 batu. Dia kata kita musafir lah ni. Kau musafir ke mana? Kita sedang musafir ke alam akhirat. Oh, jauh gila, betul. Jadi boleh jamak lah. Aduh, pening kepala. Ada seorang kawan duduk belajar dekat Baghdad cerita. Dia kata dia kadang-kadang dia pelik tengok puak-puak Syiah ni sembahyang. Lama sangat dia sembahyang. Kadang-kadang setengah jam sembahyang. Ish, bagus pada kita. Kita Sunni sembahyang kejap 5 minit siap. Dia setengah jam. Kata kau pasal kau sembahyang lama sangat. Aku jamak untuk seminggu. La haula wala quwwata illa billah. Jamak seminggu, kepala otak kau berjambul. Tapi Syiah buat kau tahu. Jamak seminggu. Ada jamak untuk sebulan. Akan datang ni tak payah sembahyang dah. Rupa-rupanya dengar-dengarnya ada orang kita yang ikut benda ni. Sebab apa dia kata? Daripada kau tak sembahyang kau berdosa, baik kau sembahyang awal-awal. Kau kan jalan jam petang-petang balik kerja tu kan. Maghrib kan jalan jam, lagi dekat NKVA lagi bengar sakit hati. Kau jamak siapa? Kau nak kerja pun jam, masalah tu. Kau jamak awal-awal lagi, seminggu. Lepas tu relax kan kau. Ada, betul lah siapa ajar. Nabi ajar apa? Tak, aku Nabi ajar. Tapi Syiah ni lah dia ngajar orang-orang yang tak reti ni buat benda macam ni. Na'udzubillah. Jadi dia orang sembahyang jamak panjang. Lepas tu sembahyang dia orang ni, dia orang tak ada basuh kaki tau. Dia orang hanya sapu air dekat kaki. Kita kan kena basuh macam tu kan. Basuh. Dia ambil air, dah cukup sembahyang. Lepas tu kalau kita mungkin ada yang dapat video tu kan. Dia kalau sembahyang Allahu Akbar, lepas tu dia akan takbir Allah sampai 7 kali. Lepas tu bila baca Fatihah waladdallin, dia tak ada amin. Sebut amin batas sembahyang. Lepas tu sepanjang sembahyang dia semua ada kunut belaka. Lepas tu bila dah bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia akan tepuk perut dia 3 kali. Baru batal. Kalau tak tepuk, kau kentut pun tak batal. Dan kalau dia sembahyang, dia akan bawa batu tanah Karbala tu. Tanah Karbala tempat pembunuhan Sayyidina Husain. Masa saya belajar kat Syariah dulu, kita biasa pergi masuk masjid Syiah tau. Masjid Syiah ni memang lawa lah. Dia buat dengan kristal, dinding kristal. Dalam masjid mesti ada kubur punya. Kubur pun lawa juga. Memang diorang berhabis duit untuk lawakan masjid. Bila kita masuk masjid, di pintu masuk ni dekat meja ada kotak. Dalam kotak tu disediakan tanah Karbala ni. Kau ambil lah untuk sembahyang. Jadi aku pun ambil juga kan. Wah, benda juga cedera hati ke. Rupanya dia buat untuk sembahyang. Kita ambil bawa balik rumah, buat gosok daki. Tapi cairlah pasal di tanah liat. Jadi Syiah ni benda-benda yang dibuat menyeleweng. Dan diorang tidak ada sembahyang tarawih. Sebab bagi mereka tarawih ni ciptaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu bab sembahyang. Bab puasa. Syiah buka lambat kau tu. Kita 7.30 orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sunnah bika abana. Kan? Sunat dan Nabi suruh macam tu. Kau jangan buat warak sangat depan aku. Kan? Nabi kata cepatkan berbuka, tapi jangan pula 5.30 kau dah buka dah. Itu makan petang orang panggil. Kan? Jadi orang azan buka. Syiah tak. Syiah buka kau tahu pukul 8 kau tahu. 8 suku. Dia tengok gelap, dah tak nampak dah cahaya matahari kat luar tu, baru dia buka. Oh, nyanyalah. Kalau budak-budak Syiah ni lembik lah. Dah makan kepala katil lah.
Dah tak ada buka-buka lagi. Tahu kenapa dia buka lewat? Pasal dia sahur pun lewat juga. Kawan yang belajar dekat Baghdad tu cerita, kita orang keluar sembahyang subuh, tengok-tengok Syiah tengah makan lagi. 7:30 makan. Makan sahur. 7:30 saya, 7:30. Patutlah buka lewat mangkuk air betul buat ni. Itu bukan sahur, dia panggil sarapan pagi. Ya. Jadi dia orang buat semuanya bercanggah dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajar. Okey. Dan yang paling orang seronok masuk Syiah ni, dia ada nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni nikah kontrak kan. Aku nikahkan kau dengan Kasim bin Samad dengan Joya binti Dolah selama 2 jam. Kontrak tu 2 jam, lepas tu lantak kau le. Sebiji macam berzina tau. Cuma dia kata ni bukan zina sebab ada akad. Dan dia orang kata lagi, sesiapa yang bermut'ah pahalanya amat besar, dan bila kau mandi wajib, seramai 70 malaikat akan mendoakan setiap air mandi wajib yang menitis. Setiap air mandi wajib tu ada 70 malaikat doakan supaya diberkati hubungan tersebut. Kalau dekat Iran, dekat Syria, 10 Muharram dia akan buat mut'ah ramai-ramai. Sebab siapa yang projek malam tu, dia akan masuk kawasan ni, dia kawasan besar. Jadi counter, bagi nama, tengok muka, masuk. Kau pilih lah mana awet kau nak, nasib lah. Itu yang na'udzubillah pernah berlaku kan. Dia projek dengan Mam Minah ni, sekali buka lampu, dia tengok mak dia, ambil kau. Mampus kat situ juga. Kata apa? Dia kata, siapa yang projek malam tu mut'ah pada 10 Muharram akan melahirkan tentera Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar besok, itulah tentera yang bakal bersama dengan Imam Mahdi. Jadi benda ni seronok, budak-budak pun enjoy. Antara universiti dekat Malaysia yang paling ramai Syiah ni, yang pertama Lim Kok Wing. Lim Kok Wing ni memang ramai yang budak Syiah. Jadi budak-budak kita tak tahu apa benda kan. Kalau kau tengok apa itu, diorang hantar YouTube tau, punya teruk, diorang buat festival main api. Festival main api ni dia nak hidupkan balik agama Majusi. Yang buat benda ni orang Iran lah. Dia buat unggun api. Lepas tu dia lompat ramai-ramai dengan awet-awet lah. Awet Iran lah awak bro. Bukan macam kita Jawa. Dengan awetnya pakai seksi macam tu, lompat main dengan unggun api. Lepas tu lompat ke mana aku tak tahu. Jadi ada seorang tu yang jadi pensyarah dekat Lim Kok Wing kata, Ustaz kalau pergi Lim Kok Wing bulan puasa, saya sarankan Ustaz buka puasa je lah senang. Buka puasa je lah senang. Maknanya memang teruk sangat-sangat. Ya, sampai mana ramai sangat budak Iran yang dekat situ. Kemudian UTM Jalan Semarak, ya. UTM ni bukan Universiti Teknologi tau. Universiti Tehran Malaysia. Ya. 60 hingga 70% dia orang punya student Iran. Hatta pensyarah dia pun sama juga. Dan anda dipahamkan pusat kesenian Islam dekat Masjid Negara tu pun, kan ada kalau kita turun ni, ada Ballet Garden tu dekat belakang tu, itu pun Syiah juga. Dia buat lah bahagian-bahagian seni-seni kan, dia pandai buat kan, cantik dia buat. Syiah juga pegang tu. Itu yang antara yang dekat pusat pengajian tinggi. Kalau yang dekat UM ni Syiah otai gila, lama pun Syiah. Ini berakor punya Syiah. Tak boleh buat apa lah. Memang tak ada harapan. Syiah ni kalau mati dia ada kapan sendiri tau. Dia ada kapan khusus. Dia tak macam kita punya kapan. Dia ada kapan, dia ada tulisan Ya Ali, Ya Hasan, Ya Hussein, apa-apa lagi aku tak tahulah. Okey. Kemudian produk dia. Produk ni semua rasanya ramai dah tahu, tapi yang tak tahu saya nak beritahu lah. Yang pertama, Mahnas. Mahnas tu tempat beli korma borong dekat mana? Shah Alam tu kan. Macam biasa beli je korang ni. Elok lah tu. Wajib boykot. Saya dah 3 tahun dah tak makan korma Iran ni. Baru-baru ni ada orang bagi aku sebeban kat rumah, made in Iran. Sabar je lah. Tapi janganlah buang bazir kan. Bagi orang lain lah, aku tak makan. Bukan saya kata haram, tapi jangan beli. Sebab ulama-ulama kata wajib boykot produk Iran sebab mereka bersyubhat membunuh umat Islam di Syria. Dia sponsor peluru, bom, askar, tentera masuk dekat Syria, bunuh orang Islam kat Syria. Yang pertama Mahnas. Yang kedua, air mineral ECPI tu. ECPI.
perubatan elektronik tu. Yang buat formula tu nama Dr. Profesor Amir apa. Yang cakap kat saya ni, saya punya biras lah. Biras saya ni stokis isi paip. Dia kata, aku tahulah, aku biasa meeting dengan dia ni. Tak pernah dapat sembahyang. Sembahyang pun tak pernah. Dia jamak je. Lepas tu kebetulan saya jumpa seorang ustaz ni, dia pernah jadi keluarga angkat dengan doktor ni. Memang macam tema Syiah ni. Saya je nama isi paip. Yang kedua, kalau search dekat Google, Black Flag Group, kumpulan panji hitam. Dia ni bawa korban masuk ke negara kita. Jadi Black Flag Group ni antara anak syarikat dia Fajar Travel. F-A-J-R, Fajar Travel. Kalau korang pergi umrah, cek betul-betul. Kau pergi dengan dia, Syiah lah korang. Tapi dia buat umrah murah. Tu orang kita pergi dengan dia tu kat Gombak. Kalau tengok dia punya logo dia bendera hitam, kelilingnya ada bintang. Kalau korang kira bintang tu ada 12 bintang. Lepas tu apa tadi aku semua? Black Flag, ICPI, Mahnas, Tarikat Islam, CIC. Macam ada hantu anak kat situ. Tarikat Islam CIC. Ni tarikat orang kaya tau. Di kat mana berlambak kat, tanyalah macam-macam ada anak, ada hantu anak kat sana. Tarikat ni memang orang kaya dengan hantu anak. Tapi anak cek, ialah kita bila kita dah mula lawan Syiah ni, orang banyak bagi maklumat tau. Kita punya SB pun ramai juga. Special beranak aku ramai juga. Jadi ada seorang kakak tu kata, Ustaz, saya kenal dia punya owner ni, cuba Ustaz tengok dia punya blog ni. Jadi saya baca blog dia, semua cerita pasal Khomeini. Lepas tu semalam ada satu daripada Sapura rasanya kan, kakak tu. Dia kata, Ustaz cuba Ustaz baca ni. Nama owner dia ni lah, owner nama Qatrun Nada. Ada baca-baca, dalam tu dia kata, nak menyatukan antara Sunni dengan Syiah ni, kita kena cari tokoh yang tidak kontroversi. Seperti Imam Khomeini lagi. Kita dah tak boleh dah ambil. Kita nak menyatukan umat Islam Palestin. Kalau dahulu Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi ni bermasalah, dia kata. Dia kata macam tu. Salahuddin Al-Ayyubi tu jahat. Sebab dia kata Salahuddin Al-Ayyubi ni lah yang membunuh Syiah dekat Mesir. Dia kata macam tu. Lepas tu dapat lagi kan, daripada maklumat yang anda dapat, ada seorang akak tu kata takdir Allah dia pergi haji 2009, dia satu bilik dengan owner tadika ni memang Syiah, dia kata. Jadi kita kalau ada anak-anak, kawan-kawan yang belajar kat situ, korang cakap cukup berhentikan. Sebab kita tak tahu, kita tak sedar kita sponsor ekonomi Syiah dekat Malaysia ni. Baru-baru ni dekat Sekolah Menengah Taman Sri Melati KL, dia cerita kat anak, cikgu mengadu ada budak-budak Syiah ni. Dia habis sekolah, dia ikut kelas mak bapak dia lah, kelas Syiah. Dia pergi sekolah, dia ajar kat kawan-kawan dia, kau tahu tak Abu Bakar tu siapa? Abu Bakar tu bohong, kau tahu tak? Kau tahu tak Umar siapa? Umar lagi lah jahat. Dia ajar macam tu. Pening pula cikgu dia. Dia pasal memang dia ajar dia orang ni bencikan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini antara produk-produk Syiah yang kita kena hati-hati, ambil pot kan, sebab diorang buat kerja lama dah, senyap-senyap dia buat kerja. Kita pula baru nak sedar, tapi mujur kita sedar. Kalau kita tak sedar benda ni lagi teruk. Ya, supaya tidak menjadi barah dalam kehidupan kita. Tapi itulah anak nak cakap dalam keadaan anak duk ceramah bahaya Syiah kulu-kili, sedar tak sedar, sepupu aku pun seorang Syiah dah. Hantu sungguh aku cakap. Saudara sepupu aku sudah jadi Syiah. Waktu mak aku cakap Boni, kau tahu tak yang saudara kita kat Muncung tu kahwin dengan Syiah? Kahwin dengan Syiah. Mak kata sabar je, dah 2 orang dah. Jadi benda ni bahaya sebab dia melibatkan akidah, tak percaya pada Quran, memaki para sahabat Nabi, menyamakan Imam 12 dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang itulah sebagai sedikit perkongsian kita pada petang ni. Ada nak tanya persoalan? Ya, silakan. Takbir. Takbir.
Takbir. Yang dia cecuk-cecuk, yang dia pakai pedang. Apa dia kata? Takbir. Takbir. Itu dia buat sebelum Muharram lah. Dia setiap kali datang sebelum Muharram untuk menunjukkan kesedihan mereka bersama Husain yang dibunuh, dia akan buat wel-wel. Jadi itu yang hardcore dekat Iraq lah. Dekat Karbala tau. Sebelum Muharram tu, penganut Syiah akan, dia orang kata, haji kedua. Oh ramai, kadang-kadang sampai 2 juta. Masuk kan, bawa pisau, bawa budak-budak kecil, baby tak tahu benda, bapak dia kepuk kepala dengan pisau, kelepek. Sampai berdarah-darah kepala budak tu. Bengok semua bawa Syiah ni. Dan semalam ada orang hantar gambar, lagi hardcore Syiah. Dia siap cocok pisau 4 bilah kepala dia. Kelakak. Canggih gila kepala kau. Dan cacat tu kat kepala dia 4 bilah. Tapi abang akak cuba cek yang buat kerja ni semua pengikut belaka tau. Tapi dia punya leader dia, Ayatullah, seorang pun tak buat. Ayatullah yang pakai serban besar-besar tu kan, mana dia buat? Tak buat. Dia biarkan pengikut buat. Sepatutnya kau sebagai pakar rujuk, kau lah yang kau pakai kapak kelakak macam tu. Tapi tak, dibiarkan pengikut dia buat. Kalau dia orang beli kereta baru, dia nak bagi kereta tu berkat, dia akan ambil lumpur Karbala, dia mandikan kereta tu dengan lumpur Karbala. Semacam tu sekali. Syiah Malaysia tak sampai level tu lagi. Tapi Syiah Malaysia dah level tepuk dada. Ya Ali. Ya Hussein. Tepuk dada, lepak. Itu dia punya mukadimah tu. Lama-lama nanti dia akan naik level lagi lah. Nabi tak pernah hajar benda macam tu. Nabi kematian anak tak pernah buat macam tu kan? Bahkan orang buat macam tu berdosa besar. Sebab kau ialah meratapi ni, Nabi kata menyeksa mayat. Tapi Syiah buat benda macam tu. Okey. Jadi tu berlaku dekat Iraq 10 Muharram. Dan diorang tidak ada puasa sunat 10 Muharram. Ada lagi? Ya, sila. Yang Hajar Aswad dikeluarkan selama 30 tahun daripada Hajar Aswad? Ya. Macam mana? Saya baca masa tu Ali. Hajarul Aswad ni, kalau kita baca sejarah Kaabah, dia pernah dicuri oleh satu kumpulan Qaramitah selama 30 tahun. Diorang dulu, ni cerita lama lah kan, zaman-zaman kerajaan Islam dah bersepah-sepah zaman dulu. Jadi ada satu kumpulan nama Syiah Qaramitah dekat Mesir. Dia pergi serang Mekah, dia ambil Hajarul Aswad tu, bawa keluar. Bubuh dekat Mesir. Ya. Jadi zaman tu sepanjang 30 tahun orang pergi tawaf tak ada Hajar Aswad lah. Terpelohong macam tu. Buat sedih tengok, tak ada benda. 30 tahun dia udah rembat Hajar Aswad tu. Sehinggalah lepas pada 30 tahun tak ada Allah, ganti pemerintah yang lain yang bagus lah ya. Anaknya rasa dia punya keturunan dia orang ni, dia pulangkan balik Hajar Aswad tu ke tempatnya, ke Mekah. Itu ada cerita lah ya, sejarah Mekah. Okey, habis dah ya, selesai masalah semua. Okey, jadi semoga kita jaga-jagalah benda-benda macam ni, anak-anak kita, saudara-mara kita, dan share dekat kawan-kawan, sebab benda berkaitan dengan akidah ya. Sekadar terdahulu, aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau nak tanya soalan berkenaan dengan Syiah, bolehlah tanya dekat saya punya Facebook ya. Ustaz Nazmi Karim dalam kurungan original. Aku yang tak ada benda-benda ni pun ada orang buat Twitter palsu. Kau jangan main. Keluar dah tu. Ustaz dia Ustaz Twitter ke? Aku datang Twitter pun aku tak tahu apa benda. Tak kerti, aku tak tahu. Facebook baru je aku kenal. Dulu aku biasa pakai pencil box je kan. Ini pun kawan yang buat Facebook. Barulah tahu, oh ni Facebook orang panggil. Ni Twitter lah pula. Lagilah aku tak tahu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.